cakap, cuba kau pergi bahagian tandas, pergi bahagian arah-arah toilet. Lepas tu saya macam, okey, pergi dekat situ. Saya pergi dekat situ, saya dengar macam suara macam ni. Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syu. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda mesai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, episod kali ni dah sampai part 5. Part 5 antara caller orang kata yang hangat di pasaran. Ya, betul. Tak lain tak bukan siapa, mestilah Yana. Dah sampai part 5 maksudnya permintaan tu banyak. Betul. Demand tinggi. Kenapa? Sebab confirm lah cerita dia menarik. Betul. Cerita the best. Yang mana belum pergi tengok, boleh layan part 1 hingga part 4 dulu. Lepas tu boleh layan part ni, ataupun nak dengar part ni dulu pun tak ada masalah. Cuma nak minta, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang mana belum follow social media, boleh tekan link. Kita ada di TikTok dan juga Instagram. Support kami rapat-rapat di platform media sosial supaya kami ni boleh lebih maju ke hadapan. Dan pada korang yang mungkin ada nak kongsi cerita di platform Santai Chill, boleh tekan di link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Baik, macam korang tahu dah part 5, tak payah diperkenalkan lagi dah. Korang mesti kenal punya. Siapa Betul. lagi? Tak lain bukan Yana. Apa pun kita nak bertanya khabar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Yana, sihat? Baik, Alhamdulillah. Hafiz dengan Syuk okey? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik. Okay. Okey Yana, ada juga yang komen kata, jemputlah Yana datang studio. Yana, boleh ke datang studio? Dia macam mana, keinginan tu ada, tapi selepas apa yang terjadi, siapa yang belum tengok part 3 kena tengok. Apa yang terjadi sewaktu itu menyebabkan ayah saya tidak mengizinkan saya untuk hadir ke studio atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Macam tu. Dia kalau orang tu dah tak bagi tu, jangan pergi. Betul. Adalah sebab. Ada sebab takut apa yang ada dekat sana clash dengan apa yang dekat sini kan. Macam tu lah. Faham. Okay, baik. Tak apa. Sebab kalau dalam secara tahliah ni pun dah menarik dah kan. Nikmat apa lagi yang kau dusta kan. Baik. Okey, baik. Jadi kita dah tak sabar dah. Kita nak tahu juga untuk episod kali ni cerita apa yang Yana nak bawa. Okey, pertama-tamanya ada disclaimer. Untuk cerita yang pertama ni, cerita tentang saya menyambung pengajian di peringkat universiti lah. Tapi cerita ni mungkin agak sensitif, melibatkan wanita dan juga kebersihan. Sebab apa saja yang bakal saya ceritakan ini berpunca dari itu. Kalau saya nak bagi tajuk, nak bagi orang senang faham, tajuk je, Ratahan Kak Ponti. Ratahan. Ratah man. Gila. Kak Ponti meratah. Alright. Okay, jadi apa yang diratah kan, kita nak tahu. Jadi tanpa buang masa, kita nak dengarkan cerita yang pertama. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, benda ini terjadi, boleh saya katakan dalam 10 tahun ke 9 tahun yang lepas lah. Tapi ibarat benda ni baru berlaku semalam, sebab jadi satu pengajaran buat saya dan insya-Allah saya harap pada semua yang bakal mendengar. Saya menyambung pengajian di satu IPTA di Pantai Timur, di mana biarlah rahsia. Okey, bila saya menyambung pengajian di sana,
kebanyakannya housemate dan roommate saya yang duduk serumah adalah orang pantai timur juga. Okay, nak dapat orang pada Melaka, Selangor, Johor, yang 9 ni tak apa nak ramai. Jadinya ada satu masa tu apabila kami diberikan peluang cuti public holiday, apabila cuti tu pendek, kita orang yang jauh-jauh ni tak decide untuk balik rumah. Jadinya yang dekat-dekat ni je lah, yang duduk dekat area Pahang, Terengganu, Kelantan yang akan balik rumah. Tapi kami yang mungkin daripada Melaka, daripada Selangor ni memilih untuk tinggal saja di hostel. Okey, nak bagi jelas lagi cerita, dalam satu rumah tu ada dalam lebih kurang 13 ke 14 orang lah, ramai. Bilik saya, tinggal saya seorang je tak balik. Bilik sebelah semua balik. Bilik master bedroom ada 3 bilik. Bilik master bedroom ni tinggal 3 orang. Jadinya dalam satu rumah tu tinggal 4 orang ketika itu. Jadi rumah yang selalunya kecoh, riuh rendah ni, jadi agak hening dan sunyi lah. Nak lagi waktu tu saya ingat lagi, waktu akhir-akhir tahun macam ni, hujan lebat, angin kuat menderu, jadi suasana tu mungkin menambahkan lagi seram tu. Okey, nak jadikan cerita, di waktu pagi sampai sebelum asar, kami berempat ni tidak merasai apa-apa. Rasa macam takut ke, sensitif ke apa, tak ada, Alhamdulillah. Tetapi daripada sisi saya, selepas waktu asar, saya mula rasa yang rumah ini bukan lagi diduduki oleh kami berempat saja. Daripada pengalaman saya dengan rumah pusaka saya lah, saya boleh rasa sesuatu dah datang dan tiba. Tapi saya diam sebab saya tak tahu kawan-kawan saya ni orangnya kuat semangat ke tidak ke kan. Nak masuk maghrib adalah peak kepada apa yang bakal terjadi. Okey, masuk maghrib, kami solat seperti biasa. Saya solat dalam bilik saya, yang 3 orang tu lagi solat dalam bilik diorang. Ada yang solat kat luar, tak jadi satu masalah lah. Cumanya bila kami masing-masing buat hal masing-masing, ada yang duduk main telefon dan sebagainya, tiba-tiba kami dengar macam sayup-sayup suara perempuan. Suara perempuan. Mula-mula diorang macam, Yana, diorang datang ketuk pintu lah, sebab kita tak tutup pintu, buka je. Yana, kau ada dengar something tak? Lepas tu saya macam, something apa? Dengar macam bunyi perempuan lah weh. Lepas tu saya pun keluar lah, pergi bahagian tengah ruang tamu. Mana ada mungkin bunyi ni kot. Bunyi kan kalau hujan, angin kuat kan macam ada bunyi bersiul tu kan. Bunyi angin tu. Lepas tu saya macam, bunyi angin kot. Tu bunyi angin. Tak, cuba kau pergi bahagian tandas. Pergi bahagian arah-arah toilet. Lepas tu saya macam, okey, pergi dekat situ. Saya pergi dekat situ. Saya dengar macam suara macam ni. Saya macam, kau jangan main weh. Macam, ada yang menyuruh dalam bilik air ke? Saya macam tu kan. Kau pergilah check mana tu orang dalam bilik air. Kita orang check, bilik air ada 4 tau. Bilik air ada 4. Buka pintu satu-satu. Lepas tu belakang tu kita macam ada balcony. Boleh sidai baju. Kita orang maghrib-maghrib lah, dalam nak kat 7.30, kat pukul 8 macam tu. Buka, tak ada orang, tak ada apa. Siap pandang atas lah, rumah atas. Sebab kita waktu tu tingkat 3 ke 2 macam tu. Tengok bawah tak ada apa. Lepas tu saya macam, masuklah, tak elok lah kan buka pintu kan, ada pula yang ikut. Lepas tu saya tutup. Lepas tu dia cakap, kau dengar tak Ana? Tak ada apa kot. Mungkin sebab hujan, angin lah. Mungkin ada lubang angin kat sini yang buat bunyi macam tu. Saya tak nak diorang takut. Lepas tu kita orang pun macam dah, mungkin sebab masing-masing dah start takut, kita orang berkumpul lah dalam satu bilik. Berkumpul dalam bilik bilik master bedroom tu. Termasuklah saya 4 orang lah. Lepas tu kami macam dengar lagi bunyi tu, makin lama macam makin keluar daripada tandas. Dia jadi lagi macam kasar dan garau tu bunyi tu. Kawan saya kata, Yana, jom, Yana, dia macam nak menangis dah tau. Yana, kita baca Yasin, jom. Lepas tu saya macam, relax, sabar dulu, sabar. Kita baca perlahan-lahan.
Jangan orang kata panik sangat. Ambil semayang, kita baca Yasin dalam bilik. Okey, tak apa. Lepas tu kawan saya kata, aku tak nak dalam bilik, nanti macam tak berapa nak jadi, kita baca dekat ruang tamu. Okey, tak apa. Okey, baca kat ruang tamu. Sewaktu kami sedang baca Yasin di ruang tamu tu, saya dengar suara perempuan mengejek bacaan Yasin kami. Mengejek setiap bait bacaan Yasin tersebut. Kawan saya, kita orang duduk berempat. Saya berhadap dengan kawan saya. Kawan saya yang belah kanan ni berhadap dengan kawan saya yang belah kiri. So macam satu bulatan lah. Kawan saya yang 3 orang ni dah nak menangis tau. Sebab suara tu macam seolah-olah di belakang kami saja. Saya tak tahu macam mana nak describe bunyi bacaan tu diejek. Tapi kalau boleh describe memang takut benda lain pula datang. So saya pun macam, okey, jangan nangis dulu, habiskan bacaan. Saya kena cool lah sebab saya tengok kawan-kawan saya dah nak nangis, padahal saya sendiri pun takut. Kita habiskan bacaan, relax, lepas tu kita masuk dalam bilik. Kami pun masuk dalam bilik selepas itu. Tutup pintu sebab kawan-kawan saya ni macam bilik masing-masing lah. Dah tak, saya masuk sekali dalam bilik master bedroom tu. Kita orang berempat. Okey. Tutup je pintu. Right after kita orang tutup pintu kita orang tu macam nak rubuh, kena ketuk. Dong macam tu. Lepas tu kawan saya ni dah meraung. Lepas tu saya macam Allahu Akbar. Kata dah kau relax je. Macam jangan nangis, relax. Saya cakap macam tu kan. Macam mana aku nak buat ni? Sebab mungkin orang yang tak biasa, macam saya cakap, dia tak biasa nampak, dia tak biasa dengar, dia akan cepat panik. Lepas tu saya cakap dengan dia, benda macam ni kalau kau takut lagi dia suka. Okey? Saya cakap okey. Saya tak tahu dari mana-mana keberanian tu datang. Mungkin sebab apa yang dah pernah berlaku dalam hidup saya sebelum ni buatkan saya rasa aku boleh lah. At least aku boleh. Saya buka pintu tu. Saya buka pintu. Okey. Pintu master bedroom ni selari dengan pintu tandas. Maksudnya kalau saya keluar dari master bedroom, sebelah kiri saya adalah pintu ke arah tandas. So waktu saya buka pintu, ekor mata, macam benda ni terjadi dalam split seconds lah. Saya buka pintu, ekor mata saya ni ternampak ada satu kain putih berlegit masuk dalam tandas. Macam dia berlari masuk ke arah tandas. Tandas waktu tu buka lampu apa semua. So saya cakap, kalau engkau berniat jahat dengan kami, tinggalkan tempat ni. Okey, buat apa yang kau nak buat, lepas tu kau berambus dari sini. Jangan kacau kami berempat. Ini tempat kami belajar. Saya cakap macam tu. Tapi bulu roma saya meremang. Tuhan je tahulah, meremang-remang sebab saya tahu dia memang ada di situ. Kemudian saya pun baca sedikit ayatnya yang saya ajar dan sebagainya, zikir. Dan saya macam cuba tenangkan kawan saya. Okey, ni tak ada apa, jangan fikir sangat. Okey, ayat Yasin yang kita orang baca tadi tu, yang kita baca Yasin tadi, ada ayat Yasin lah. Kami simbah-simbah kan dekat penjuru-penjuru rumah. Lepas tu kami macam cuba buat macam tak ada apa. Okay, benda tu berlaku daripada pukul 8 sampai ke pukul 10 macam tu. Okay. Bila dah nak sampai waktu tidur, saya macam, Yana, kau tidur sekali dengan kita orang lah. Saya cakap, boleh je, tak ada masalah. Kau tutup lampu dulu, aku nak pergi toilet. Saya cakap macam tu. Saya tak tahu kenapa saya nak pergi toilet. Saya macam gatal hati ni. Aku rasa benda ni tak habis dalam hati saya lah. Saya pun tunggu sekejap lah, aku pergi ambil bantal sekejap, aku pergi gosok gigi, aku pergi cuci muka dulu, kan aku masuk, korang baring-baring lah dulu. Saya cakap macam tu. Saya buat apa yang saya perlu buat. Saya ambil bantal, saya suruh bantal saya dalam bilik master bedroom tu sebagainya. Kemudian nak masuk tandas tu, macam mana kita nak kata, tandas tu bau hanyut. Okay. Saya dah start, dia punya hanyut tu loya tau. Macam bau darah. Okey, bau darah yang terlalu banyak, dia akan jadi hanyut kan. Kemudian saya macam, dia macam nak cakap tandas ni ada 4. 1, 2, 3, 4.
Di bahagian depan tandas tu kami susun baldi masing-masing dengan Colgate apa semua tu kan. Lepas tu di bahagian sebelah tandas ni ada pintu balkoni dan juga cermin panjang untuk kami orang kata berdiri kat situ, potong tudung ke apa, tapi sebahagian daripada tandas juga. Sebab dia ada sinki dan sebagainya. Okey. Saya kata tak ada apa kot. Saya pun masuk beli air. Walaupun bau hanyir tu kuat. Tapi tiba-tiba saya terdengar bunyi dekat area dekat area balkoni pintu balkoni tu, dekat situ macam ada tong sampah tau. Tong sampah biasalah perempuan kan, macam tisu ke apa dekat situ, tong sampah hitam tu. Okey. Kemudian saya macam bunyi macam sesuatu sedang diselongkar. Diselongkar daripada tong sampah tu. Macam ada orang macam berkecah-kecah. Saya ingat kawan saya lah. Saya pun tak adalah fikir lebih-lebih sangat. Saya macam settlekan apa semua dalam bilik air. Saya nak keluar, saya dengar bunyi macam ni. Saya keluar daripada bilik air tu sebab depan pintu bilik air kita tak boleh nampak pintu balkoni tu. Kita kena macam berjalan ke hadapan, pandang kanan baru nampak pintu balkoni. Saya keluar daripada pintu bilik air, saya dengar bunyi macam ni. Macam tu. Macam sesuatu sedang makan sesuatu. Dia macam astaghfirullahalazim, ini bukan kawan aku. Saya terus macam ini bukan kawan aku, ini bukan kawan aku, ya Allah bantulah aku. Saya jalan perlahan-lahan sebab waktu tu lampu ruang tamu dah tutup tau. Lampu bilik air je kita orang tak tutup sebab kita orang tak berani nak tutup lampu bilik air. So yang ada lampu waktu tu adalah lampu di bilik air saja. Yang sebelah sana dah gelap. Saya berjalan sambil saya istighfar, dan apa yang saya nampak adalah Kak Ponti. Kak Ponti ni saya tak tahu macam mana dia punya kedudukan adalah dia sedang bertinggi di atas tong sampah tersebut. Okey, dia bertinggi. Rambut dia ni macam berjurai sampai bawah. Dia bertinggi atas tu, rambut dia tu sampai bawah, sampai ke lantai, sampai menjela-jela macam tu. Menjela-jela macam tu. Saya dah keras. Bayangkan kita nampak benda tu depan mata. Tapi saya nampak daripada belakang. Dan dia seperti sedang makan sesuatu. Bila saya dah keras, saya hanya terkumat kamit. Saya rasa dia pun sedar akan kehadiran saya. Dan dia menoleh. Bayangkan menoleh. Bayangkan situasi macam dalam movie tu. Benda tu menoleh. Okey. Dia toleh. Okey, saya bagi satu description. Di mana muka dia ni seolah-olah berkedut tau. Berkedut 1000 tu, lepas tu dia macam hitam berkerutu. Dan mulut dia penuh dengan darah. Dan apa yang mungkin bakal saya ceritakan ni agak sensitif macam saya cakap tadi, tapi jadikan pengajaran. Dan saya nampak seolah-olah dia sedang makan darah daripada bekas suala wanita. Okey, saya tak tahu siapa yang buat macam tu, sebab dalam rumah tu semua Muslim. Jadi sepatutnya kita perempuan Muslim, kita tahu apa yang patut kita buat bila kita berada dalam keadaan yang kotor. Okey. Saya tak tahu siapa yang buang benda tu macam tu sahaja. Adakah mereka yang dah balik ataupun mereka yang ada di dalam rumah tersebut. Tapi benda tu sedang meratah benda tuala wanita tu. Bila dia toleh ke arah saya dengan mulut dia penuh darah dan bau hanyir yang terlalu kuat, selepas saya nampak macam kami bertentang mata tau. Mata dia ni semua hitam. Semua hitam dan dia tengah macam mengunyah benda tu. Dia macam mana saya nak buat pun saya tak reti. Dia punya hilaian tu, hilaian yang boleh buat kita perit telinga tau. Dia mengilainya
sampaikan pintu balkoni kita orang tu angin kuat, terbuka, macam terhentak. Lepas tu kawan saya daripada bilik ni keluar, macam Yana kenapa dia orang dengar bunyi pintu. Saya ditemui telah pingsan di depan pintu balkoni tersebut. Pingsan di depan pintu balkoni tersebut. Lepas tu saya pun tak sedar apa, sebab bila dia mengilai tu kita tutup telinga. Kita tutup telinga, kita macam benda tu macam bingit tau. Macam tu. Bila saya tutup telinga tu, maybe apa yang terjadi tu terlalu menakutkan pada saya. Saya pingsan. Saya dengar last kawan saya cakap, kenapa Yana? Macam tu. Dan saya pingsan di depan pintu balkoni. Bila saya sedar, kawan saya kata, POV kawan saya tu yang buat saya seram. Okay. POV kawan saya tu yang buat saya seram. Dia kata, Yana, kau buat kerja gila lah, dia kata. Apa pasal? Macam kau tahu tak kau buat kau pingsan dekat mana? Pingsan? Kita orang terpaksa kau masuk bilik apa semua. Kat mana? Kau pingsan depan balkoni. Apa yang gilanya pula kan, macam kita pingsan kan. Lepas tu kau tahu tak kau buat apa? Kat tangan kau penuh dengan darah, Pat. Okay. Kat tangan kau, dekat dua belah tangan kau. Lepas tu dekat rambut-rambut kau, macam kau lumur badan kau dengan darah tu. Saya macam, kita orang, kau nampak ni, dia macam tunjuk lah, macam ada tisu apa semua kan. Bekas-bekas yang diorang dah bersihkan daripada saya. Kita orang macam, kau ni dah sewel ke apa kan? Kau sebenarnya kenapa? Apa yang kau cuba buat? Sebab kawan saya seorang ni macam dah skeptikal lah. Dia dah start rasa macam mungkin saya punca benda-benda ni jadi. Macam konon-kononnya saya buat ritual ke apa kan. Lepas tu saya ceritakan balik apa yang jadi. Macam, yelah seperti biasa, tak semua orang boleh percaya. Tak semua orang boleh percaya. Jadi saya macam, kalau korang nak percaya, percayalah. Cumanya aku nak tanya, siapa yang buang benda tu tak basuh? Saya macam tu. Bukan aku. Kita semua kan boleh baca Yasin tadi apa semua kan. Jadi saya beranggapan mereka yang buat sedemikian adalah antara kawan-kawan ataupun housemate saya yang dah pulang ke rumah untuk bercuti. Jadi tak tahulah dia lupa ke, dia saja buat macam tu ke, dia dah biasa buang macam tu ke. Tapi benda tu mengundang kedatangan benda lain. Dan sampai terpalit lah cerita tu, menyebabkan saya punya image tak berapa nak cantik waktu saya belajar kat situ. Sebab kononnya saya ni macam buat ritual dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya isu yang terjadi adalah apabila kita tak jaga kebersihan, especially perempuan. Okay, pada semua mereka perempuan kat luar sana, lelaki pun kalau ada adik, kakak, isteri ke siapa ke, make sure ingatkan mereka untuk bersihkan dulu diri sebersih-bersihnya jika berada dalam keadaan yang kotor. Sebab kita tak tahu kita mengundang apa. Kita bawa apa masuk dalam rumah kita ataupun badan kita bila kita tak jaga kebersihan. Itulah cerita ratahan Kak Punti. Tapi lepas tu ada tak dapatkan rawatan daripada mana-mana, Darushifa ke ustaz suruh datang? Yelah, bila dah jadi sekali kan, tempat tu agak orang takut lah nak duduk. Dia macam mana, tempat saya belajar ni, blok yang saya duduk tu adalah blok yang paling keras. Okay, kalau setakat nak nampak orang benda tarik selimut tidur, okay, hantu lokal, tu biasa. Tu normal. Kak Punti ni pun adalah salah satu entiti yang normal dekat blok yang saya duduk tu. Sebab memang keras. Saya waktu semester pertama saya duduk di blok paling hadapan. Jadinya bila masuk semester kedua ada rombakan. Jadi rombakan ni menyebabkan saya terpaksa berpindah blok. Saya masuk blok yang paling last. So blok ni ada blok yang paling keras. Saya tak sangka yang cerita-cerita sebelum ni mereka sharekan tu akan menjadi kenyataan lah. Dan kenyataan tu adalah disebabkan punca daripada kesilapan kita sendiri. Macam tu. Okey, baik. Dan masa Yana pingsan tu kan, sebelum Yana pingsan pintu balkoni tu bergegar kuat kan, betul?
Okey, kawan-kawan Yana pergi tengok Yana semasa balkoni tu bergerak kuat ke ataupun dengar bunyi atau mengilai tu sebenarnya? Dia orang dengar bunyi pintu tu. Lepas tu saya cerita. Bila saya cerita kan ada yang tak percaya. Dia kata, aku tak dengar apa pun Ana. Aku dengar tiba-tiba pintu macam kena hentak. Lepas tu angin kuat masuk. Sebab boleh rasa balkoni tu, angin tu kalau masuk boleh rasa sampai ke ruang tamu lah. Ke bilik. Lepas tu kita tengok macam pintu dah terhentak. Engkau dah terbaring depan pintu, berlumuran macam tu. Tangan kau, kaki kau. Dah macam kena mandi dengan darah Ya betul. Sedangkan saya pelik. Macam mana pula daripada POV saya nampak benda tu. Dan bila sampai pada diorang, saya pula yang konon-kononnya jadi benda tu. Faham. Okay. Saya pun risau. Alright. Macam mana boleh ada memang tak ada orang perasan yang ada yang apa tuala wanita yang tak dibersihkan, diletakkan dalam tong sampah dalam tu. Dia pelik sebab bau tu mesti kuat kalau ada darah kan. Dia macam mana tong sampah tu, kadang-kadang kita ni perempuan, ada perempuan ni kadang-kadang kalau dia tak basuh pun dia balut dengan surat khabar. Dia balut dengan plastik. Tapi walaupun kita balut dengan surat khabar atau plastik, benda tu tetap tak dibasuh. Benda tu tetap ada di situ. Sebab bila Ustazah ajar dulu kata, awak tak boleh balut dengan surat khabar macam tu je, kena basuh. Macam tu. Kena bersihkan sampai tak ada satu titisan pun. Kalau tak, memang awak mengundang. Dan jadi kita orang waktu belajar tu tak adalah rasa macam betul ke mengundang semua. Sampailah jadi pada diri sendiri, baru saya macam okey, benda tu memang betul. Faham. Baik. Dan semasa Yana nampak Kak Pon tu tengah duduk kat tong sampah tu, adakah dia telan benda tu ataupun menjilat-jilat semua pad yang ada kat situ sebenarnya? Dia telan benda tu. Dia macam bunyi sedut. Macam makan jeli. Dia macam betul. baru nak cakap sama sebiji. Okey. Alright. Jadi yang tu mungkinlah salah satu pengalaman Yana di rumah tu. Mesti ada lagi beberapa gangguan-gangguan, mungkin gangguan kecil kan? Gangguan kecil tu biasa. Okey. Tadi Yana ada petik tentang hantu loka tau. Saya tertanya-tanya hantu loka ni macam mana? Boleh ceritakan sikit? Hantu loka ni mungkin saya tak mengalami yang hantu loka ni lah. Tapi berdasarkan cerita yang saya tahu, hantu loka ni dia akan duduk di atas loka. Okey. Dia bunyi macam klise, tapi saya rasa hantu ni dekat mana-mana je ada kalau ada loka lah. Dia akan duduk atas loka dan mengira orang yang dah tidur ke belum tidur. Faham. Dia macam Aisyah belum tidur, dia macam tu. Liana pura-pura tidur, dia hantu loka. Dan hantu loka ni juga speciality dia, salah satunya yang saya dengar, dia akan tarik selimut. Sebab ada kata, sebab dia cakap belum tidur lagi kan, buat apa pakai selimut. Yang saya tahulah. Itu dia. Aduh, kena tegur macam tu kantoi Mat. Yalah, belum tidur lah. Hello, ya. okey. Apa dia? Kenapa? Sekejap. Waktu saya bercerita tadi, saya ada dengar suara. Suara apa? Kat sana okey ke? Okey je. Okey, tak apalah. Sebab saya takut cerita pasal ni. Tak apalah, mungkin saya je kot. Tak apa. Okey kot, tak apa. Teruskan Kak. Jadinya untuk hantu loka tu nasib baik saya tak pernah kena lah. Sebab dia kata hantu loka ni dia akan duduk dekat tingkat paling atas. So blok yang terakhir tu dia akan duduk tingkat paling last lah. Kalau ada 6 tingkat, dia duduk tingkat paling 6. Siapa yang duduk dekat tingkat 6 tu ada 2 rumah. Macam 2 rumah apartmen. 2 rumah tu mesti akan kena. Faham. Baik. Yang saya kena ni mungkin sebab apa yang ada dekat situ diorang tak bersihkan. Alright.
Baik, tu aku baru tahu ada hantu loka nama dia. Yalah, yang selalu yang aku dengar Siti Asama ni adalah nenek kebaya dengan si kecil tu. Dia yang gajah mengira kat tingkap. Tak tahu pula hantu loka version yang duduk atas loka Betul. Dan yang cerita kita yang main story dia tentang kebersihan lah lagi-lagi yang perempuan berkenaan dengan tuala wanita ni ialah dia dari peringkat kalau asrama sekolah lagi sebenarnya. Jadi benda ni dia tak boleh ambil remeh tau. Sebenarnya dia sangat suka dengan benda-benda kotor. Lagi-lagi darah tu pula darah kotor. Memang makanan dia. Jadi tak nak memang kita kena bersihkan. Aku ni selalu jumpa kes macam ni sebab yalah aku duduk asrama. Kan budak-budak ni pula kadang-kadang bila jadi sesuatu hal, first benda aku akan cari, aku akan tanya dulu. Tandas tu ada benda yang kotor tak? Atau kat mana tong sampah? Jadi itu memang salah punca utama lah. Faham. Kan. Lagi-lagi yang mana yang selalu diganggu, yang masa tu tengah tak bersih. Laki pun sama lah walaupun orang tak ada datang period ke apa, cuma kebersihan bilik apa semua kena ambil kira. Betul. Yalah, macam dah Syuk cakap tadi, memang benda ni memang jelah kadang bukan datang daripada kesilapan kita, tapi kawan-kawan kita walaupun non-Muslim sekalipun kadang diorang pun tak tahu benda ni semua. Dan kita kadang kena tegur jugalah, kata kalau boleh basuh lah apa. Aku tak tahu lah benda ni kan. Lelaki memang tak tahu apa. Korang yang wanita tu tegur lah mereka kan, supaya benda ni untuk dihindarkan daripada benda-benda gangguan lah. Sebab yelah, benda ni memang kotor, benda tu memang suka. Dan aku pun tak boleh imagine bila benda tu boleh jilat sampai telan macam makan biskut kering ke jelly kan. Mat, scary Mat. Dan kepada yelah kawan-kawan korang, kalau yang mengalami macam kisah Yana ni kan, apabila berlaku, pertama janganlah terlalu skeptikal yang kata dia ni orang kata apa, membuat benda-benda yang tak baik kan. Yelah, kalau nak buat benda tak baik, takkan orang kata sampai terbaring kan. Lagipun bukan dia buat nasi kangkang. Betul. Lagi mana ada orang nak tunjuk kan, kita buat ritual macam tu. Tak logik. Tiba-tiba nak tunjuk kita berdarah-darah ni, kita buat benda yang tak baik kan. Jadi benda tu memang daripada benda yang kotor. Gangguan lah cerita dia. Mungkin dari POV apa yang Yana nampak konti, tapi mungkin juga sebenarnya apa yang Yana nampak tu benda adalah benda lain. Boleh jadi. Alright. Apa pun biar muka tak cantik, asalkan pembersih. Kan? Pedih. Bukan apa, yalah aku adalah kita ada pengalaman kan. Kawan kita cantik betul kan dulu tengok kan. Tapi hakikatnya kawan-kawan dia juga yang tahu. Faham. Termasuk dengan lelaki lah kan. Ini teguran buat dua-dua. Okey, baik. Jadi terima kasih kepada Kak Yana kerana masih sudi kongsi walaupun dah sampai part 5. Alhamdulillah Kak Yana masih lagi sudi nak bercerita dan berkongsi pada penonton Santai Chill. Dan terima kasih juga kepada korang yang selalu menyokong, yang meminta cerita daripada Kak Yana kan. Habis kita orang minta Kak Yana cerita, entah dia stok lagi ke tidak ni. Betul? Ada lagi ke Yana? Kalau boleh cerita, saya cerita je. Ada. Banyak. Nampak je adakah Yana akan jadi caller yang akan memotong Ayu pula punya cerita. Kita paling banyak 9 Ayu lah paling banyak kita rasa paling banyak 9. Jadi tengok rezeki macam mana nanti. Adakah korang berminat dengan cerita Ayu lagi? Kalau berminat macam biasa, boleh drop komen dekat bawah, minta part yang seterusnya. InsyaAllah kami akan usahakan untuk dapatkan part yang seterusnya. Jadi terima kasih lagi sekali Kak Yana. Dan mungkin ada pesanan atau 2-3 kata yang nak kongsi dengan penonton Santai Chill. Yang pertamanya, soal kebersihan, tak kisahlah daripada segi kebersihan wanita, itu satu. Keduanya, untuk kedua-dua jantina, lelaki ke perempuan, kita kena make sure kalau makan, basuh pinggan. Okay? Jangan biar pinggan kotor dekat atas meja, atas sinki. Kalau basuh baju, jangan rendam baju sampai air baju tu bau macam bau tongkang. Make sure everything bersih, daripada dapur ke bilik air. Sebab najis tu makanan dia. Senang cerita lah. Okay, yang keduanya, kalau kita akan macam aku tak nampak pun, so aku tak percaya. Jangan macam tu.
Jangan macam tu, sebab mungkin ada rakan-rakan kita ni yang Allah bagi satu peluang untuk nampak benda macam ni supaya dia boleh kongsikan kepada kawan-kawan lain untuk jadikan satu pengajaran. Jangan terus menidakkan dia lah. Bukan nak kata percaya bulat-bulat, tak percaya tu suka hati, tapi jadikan benda tu pengajaran. Dan jangan kritik orang tu sampai tahap yang nampak kita ni macam tak berilmu. Minta maaf lah nak cakap, tak berilmu. Sebab kita sebagai orang Islam, kita tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Itu saja. Baik. Jadi yang mana masih sedang meneruskan pengajaran di peringkat mungkin asrama di universiti ataupun di mana-mana yang berkongsi rumah sewa ataupun berkongsi tempat tinggal lah. Jadi ambil nasihat ni baik-baik, terutamanya yang wanita, kerana dari aspek kebersihan diorang kena lagi peka lah. Jadi benda ni kena pandang serius. Jadi bila ada kawan yang mengalami situasi macam ni, sila support each other lah. Jangan biarkan dia seorang-seorang. Jangan buat dia macam yelah macam tadi kan, kau pulau kan, dia kau tak percaya lagi lah down member tu kan. Jadi benda ni memang wujud. Okay, jadi benda ni pun dah tertulis dalam Quran, kita kena jaga kebersihan. Kita sebab benda ni pun salah satu benda kewajipan kita sebagai Muslim. Okay, baik. Terima kasih lagi sekali Kak Yana kerana sudi berkongsi. Kita menantikan episod seterusnya. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.